Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sini penerangan mengenai latar belakang sejarah tanah Melayu yang berpusat awalnya di negeri Kelantan Purba melalui kerajaan tertua iaitu Kerajaan Sriwijaya awal yang menyelusuri seluruh Nusantara dan Asia Tenggara yang berabad-abad berikutnya, kembali semula melalui Palembang, Johor, Riau ke Empayar Kerajaan Negeri Melaka pada tahun 1400 Masihi. Kelantan adalah sebuah negeri di semenanjung yang banyak menyimpan rahsia-rahsia sejarah. Kalau dikaji dari sejarah Kelantan Purba sehinggalah Kelantan di zaman Long Yunus, iaitu Kelantan moden, maka kita akan membuat satu konklusi bahawa Kelantan merupakan kunci pembukaan sejarah-sejarah di Asia Tenggara. Seterusnya memegang peranan penting dalam penyebaran berbagai agama dan kebudayaan yang mengaitkan negeri China, Korea, Jepun, Arab dan India. Ternyata bahawa bumi Kelantan adalah pusat segala-galanya. Agama-agama itu termasuklah agama Brahma dari Mesopotamia menerusi India, Buddha dari India dan akhir sekali agama Islam dari tanah Arab. Sebut saja nama-nama negeri atau pulau-pulau, maka nama Kelantan tetap dikaitkan walaupun ianya mempunyai nama yang sering berubah-ubah. Inilah yang menimbulkan kebingungan dan kekeliruan para ahli pengkaji sejarah dalam menentukan lokasi nama-nama tempat atau negeri sehingga berlaku penjanggahan di antara satu sama lain. Dua faktor yang menyebabkan peninggalan-peninggalan lama hilang dan tidak dapat dikesan lagi lokasinya ialah kerana dari sudut geografinya, Kelantan merupakan sebuah negeri di semenanjung yang sering dilanda banjir. Hakisan-hakisan yang sering berlaku banyak meruntuhkan dan menenggelamkan kesan-kesan sejarahnya ke dalam bumi dan sungai. Kedua-dua peperangan yang berlaku sama ada oleh serangan-serangan dari luar atau peperangan sama sendiri telah membawa bencana dan banyak membinasakan kesan-kesan purba. Contohnya, satu tempat yang terdapat di hilir Kelantan sekarang kira-kira 3 batu di sebelah barat Bukit Panau, ibu kota yang namanya Yawakoti bagi negeri Kelantan dalam abad pertama sehingga beberapa abad kemudian dikatakan telah tenggelam ke dalam bumi. Pada akhir abad yang ke-14 Masihi, sewaktu menjadi ibu kota Empayar Cermin Jeddah. Kota Yawakoti dan Bukit Panau waktu itu dikatakan terletak di tepi pantai. Yawakoti berarti titik Jawa, yang bermaksud dari kota inilah politik dan kebudayaan bangsa Jawa mula berkembang ke seluruh Asia Tenggara. Ahli-ahli sejarah dan arkeologi Indonesia, ahli arkeologi dari Amerika dan Belanda masih tercari-cari pusat kerajaan Sriwijaya yang pertama kerana 3 buah kawasan utama iaitu di Bukit Siguntang di Palembang, Muara Takos dan Muara Jambi. Tidak ada kesan-kesan yang menunjukkan bukti bahawa kawasan-kawasan tersebut wujud bersama-sama kerajaan Sriwijaya di peringkat awal. Hanya kesan-kesan yang didapati di Muara Jambi dapat membuktikan lokasi pusat Sriwijaya iaitu selepas kemangkatan Maharaja Sri Jayanaga atau Dapunta yang kira-kira pada tahun 692 Masihi sewaktu dalam misi menakluk Kalingga, Pulau Jawa. Selepas peristiwa itu, kerajaan Sriwijaya telah berpecah dua. Bahagian daratan berpusat di Medang Bumi, yakni Kelantan. Dalam sejarah Melayu, Medang Bumi disebut dengan Amdan Negara. Diperintah oleh putera yang sulung, Maharaja Dwi Pantara, Maharaja Dipang. Puteranya yang kedua memerintah di bahagian kepulauan berpusat di kota Matajab,
yang terletak dekat dengan kuala Sungai Musi, iaitu Muara Jambi di Pulau Sumatera. Rajanya bernama Maharaja Diraja Lokitavarman. Nama Sriwijaya terus kekal di bahagian kepulauan Pulau Samudra berpusat di Jambi, tetapi di bahagian daratan mulai mendapat nama dengan Tanah Sri Indah Sekebun Bunga, iaitu berpusat di Kelantan. Dan di zaman kemudian terkenal pula dengan Tanah Serendah Sekebun Bunga. Branson, seorang arkeologi Amerika, telah pun dapat mengemukakan beberapa hipotesis hanya dapat menjumpai kesan-kesan peninggalan sejarah, terutama di Bukit Siguntang, Palembang, ialah dari abad ke-14 hingga 17 Masihi, iaitu bekas-bekas permukiman manusia dan penemuan arca dan keramik yang berasal dari China dan Thailand. Parasasti, yakni batu bersurat yang dijumpai tidak dapat menunjukkan bahawa Palembang pusat Sriwijaya di awal abad ke-7 Masihi. Branson kemudian mengemukakan pendapatnya bahawa apa yang ditemui oleh para arkeologi Indonesia adalah penemuan seramik dan arca purbakala, peninggalan Majapahit dan Singgosari serta Kesultanan Palembang. Jadi di manakah pusat awal Sriwijaya yang sebenarnya? Palembang yang digambarkan oleh Mahwan yang beragama Islam, iaitu seorang setiausaha peribadi Laksmana Said Cheng Ho di zaman dinasti Ming 1405 hingga 1432 Masihi. Dalam kitabnya Ying Yai Shanglan 1416 Masihi adalah Palembang di masa zaman Majapahit. Adapun ibu kota Sriwijaya yang disebut oleh Mahwan berdasarkan cerita, jalannya semakin sempit menuju ibu kota. Mungkin ini adalah cacatan semasa pelayaran utusan Maharaja China Sui Yangti yang bernama Chang Chun pada 607 Masihi ke Chie Tu, iaitu Rakta Rektika, yang nama bagi Kelantan purba kemudian berubah dengan nama Sriwijaya Mala. Lokasi ibu kotanya, Balai Penjuru, terletak di hulu Sungai Kelantan di sekitar daerah Ulu Pengau sekarang. Sejauh hampir 100 batu dan merupakan kawasan yang kaya dengan lompong-lompong emas. Sewaktu Sriwijaya menjadi sebuah empayar dan semenanjung kembali kepada namanya yang asal, iaitu Jawat Wipa, maka Kelantan, Medang Bumi, tetap berfungsi sebagai pusat. Dalam buku Sui Shu atau Sejarah Keluarga Sui 589-618 Masihi yang ditulis berdasarkan laporan dari Chang Chun, memetik kapal utusan Maharaja China itu memudiki Sungai Raktaram Rektika, iaitu Sungai Kelantan sekarang, menuju ke ibu kota. Tetapi bila utusan Cina itu melalui jeram di bahagian ulu sungai, kapal Chang Chun ditarik dengan rantai emas. Ini menunjukkan negara itu amat kaya dengan emas. Adapun pusat Sriwijaya awal yang membuktikan bahawa ia tidak terletak pada mana-mana bahagian dari Sumatera dapat disimpulkan dari dua sumber penting, iaitu yang pertama, catatan-catatan Ai Ching, seorang pelawat Cina, melalui dua buah bukunya Memoir dan Rekod. Yang kedua, prasasti-prasasti yang ditemui sekitar kota Palembang, di Pulau Bangka, di wilayah Jambi. Di antara semua prasasti itu, prasasti kedukaan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masihi. Lebih hampir dan paling penting dalam konteks kajian untuk mencari lokasi pusat Sriwijaya yang awal.
J.L. Meon, seorang sarjana Belanda yang membuktikan kebenaran hipotesisnya melalui fakta-fakta astronomi, berpendapat bahawa lokasi Sriwijaya pertama ialah di Kelantan dan disokong oleh dua orang tokoh sejarah dan budayawan Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Yamin dan Dr. Omar Hussein Amin, yang keduanya berasal dari Minangkabau. Kalau ditinjau dari segi geomorfologi, bahawa peta Asia Tenggara zaman Sriwijaya sangat berlainan dari apa yang dapat dilihat sekarang, maka dari itu dalam usaha melokasikan Sriwijaya terlebih dahulu, kita perlu merekonstruksi peta Asia Tenggara dengan memokuskan terhadap garis-garis pantainya. Hasil kajian yang dilakukan terhadap Sriwijaya dari sudut topografi, iaitu dilakukan dari utara dan darat, terutama untuk meneliti garis pantainya dan lokasinya. Peninggalan-peninggalan purba ternyata bahawa Palembang dan Jambi di abad ke-7 terletak di tepi pulau. Palembang di hujung semenanjung dan Jambi pada sebuah teluk yang menyorot ke dalam sampai ke muara Tambasin. Manakala pusat Sriwijaya yang digambarkan oleh Chang Chun pada masa itu adalah mengambil masa lebih dari sebulan untuk sampai ke ibu kota, sama ada dengan berlayar atau bergalah. Baiklah, itu saja perkongsian kita bagaimana permulaan Kelantan dan juga Sriwijaya awal. Terima kasih.